Hutan Borneo Base UPMKB adalah merupakan salah satu tempat pelajar diploma perhutanan melakukan amali ataupun aktiviti lapangan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melalui video ini, kami daripada kumpulan 7 akan memperkenalkan anda dengan salah satu haiwan daripada spesies amfibia, iaitu katak dan kodok. Apa itu amfibia? Amfibia ialah spesies vertebrata berdarah sejuk yang dapat hidup di air dan juga di darat. Contoh haiwan amfibia ialah katak, kodok dan salamander. Seperti yang kita ketahui, haiwan berkelas amfibia dapat hidup di darat dan di air. Tetapi habitat utama haiwan ini ialah berada di kawasan yang lembap seperti tanah lembap, kolam dan juga paya. Kebanyakan haiwan spesies amfibia hidup berdekatan dengan sumber air untuk melembabkan kulit mereka. Kulit mereka yang lembap dapat membantu mereka untuk mengawal suhu badan. Bagi haiwan kelas amfibia, kulit memainkan peranan yang sangat penting kerana mereka bernafas melalui kulit mereka yang lembap. Di dalam air, haiwan spesies amfibia akan makan pelbagai jenis ikan, reptilia kecil dan juga amfibia lain. Di daratan pula, mereka akan makan cacing dan serangga seperti lalat dan laba-laba. Setiap spesies amfibia mempunyai tabiat makan yang berbeza. Sebagai contoh, katak akan memakan serangga menggunakan lidah mereka. Kitaran hidup katak bermula daripada telur, lalu bertukar menjadi berudu, dan berudu tersebut bertukar mengalami proses metafosis dan bertukar menjadi katak dewasa. Pada peringkat telur, katak betina akan bertelur dalam jumlah yang banyak kerana tidak semua telur yang dikeluarkan akan hidup dan mencapai usia dewasa. Telur-telur katak akan melekat antara satu sama lain dan membentuk kelompok. Ianya dilindungi oleh struktur seperti agar-agar dan cecair yang licin. Telur-telur yang disenyawakan akan menetas dalam masa 7 hingga 9 hari dan akan melalui fasa seterusnya iaitu menjadi berudu. Ianya akan membesar sehingga dapat berenang di dalam air. Berudu bernafas melalui insang seperti ikan. Mereka bertahan dengan memakan kuning telur yang masih melekat pada badan mereka. Setelah matang, telur kuning tersebut akan hilang dan mereka akan mula memakan alga. Antara tempoh 6 hingga 9 minggu, ia akan membesar menjadi lebih panjang dan membentuk kepala seperti kaki, seperti amfibia biasa. Pada minggu ke-9, berudu akan kelihatan lebih menjadi katak dengan ekor yang panjang dan akan memula memakan serangga. Seterusnya, proses metafosis akan berlaku. Dalam proses inilah, berudu tersebut akan berubah menjadi amfibia daripada berudu kepada katak dewasa. Pada akhir proses metafosis, berudu tersebut akan kehilangan ekornya dan lidah akan menjadi lebih panjang dan berubah menjadi katak biasa. Seluruh kitaran hayat amfibia mengambil masa kira-kira 16 minggu. Organisma yang bermula dengan telur lalu menetas menjadi berudu dan akhirnya melalui proses metafosis dan berubah menjadi katak dewasa. Proses ini akan berterusan dan dipanggil sebagai kitaran hidup amfibia. Okey, seterusnya saya akan terangkan tentang perbezaan katak dan kodok. Dari segi kulit, katak mempunyai kulit yang halus dan lebih lembap. Katak juga mempunyai kulit yang berlendir, manakala kodok mempunyai kulit yang kasar, kering dan berbintik. Oleh itu, kodok lebih cenderung berada di tempat yang lebih kering dan dapat bertahan lebih lama. Selain itu, warna kulit katak juga lebih bervariasi berbanding kodok. Kodok kebiasaannya hanya memiliki satu warna iaitu berwarna coklat sahaja. Perbezaan katak dan kodok juga dapat dilihat dari segi bentuk telurnya. Katak mempunyai bentuk telur yang bergumpal manakala bentuk telur kodok memanjang seperti tali atau rantai. Dari segi bentuk badan pula, katak mempunyai bentuk badan yang lebih cantik dan ramping seperti berotot, manakala bentuk badan kodok pula kelihatan lebih berisi dan pendek. Selain bentuk badan, kaki katak dan kodok juga berbeza. Katak mempunyai kaki yang lebih panjang berbanding kodok. Kaki yang panjang ini berfungsi untuk membuat lompatan katak lebih jauh daripada kodok. Kodok lebih cenderung untuk merangkak kerana mempunyai kaki yang pendek dan badan yang lebih berisi. Spesies yang pertama ialah spesies Chalcorana reniceps yang berasal daripada famili Renidae. Nama tempatan katak ini ialah Peter Malaysian Frog.
Katak spesies ini didapati di Borneo termasuk Brunei, Kalimantan Indonesia dan Sarawak Malaysia, walaupun ia berkemungkinan berlaku lebih meluas. Spesies ini mendiami pelbagai habitat hutan-hutan primer dan sekunder tanah rendah. Ianya membiak di kolam, sungai terputus-putus dan kolam tepi sungai yang tenang. Pada asalnya, katak spesies ini merupakan spesies campuran yang dicampur dengan spesies Chalcodona chalconota. Katak spesies Chalcodona reniceps merupakan katak yang agak kecil. Katak jantan dewasa berukuran 1.1 inci hingga 1.3 inci. Manakala bagi katak betina, berukuran 1.3 inci hingga 1.7 inci. Kebanyakan katak dalam spesies ini berwarna hijau. Kadangkala bahagian belakang katak ini berwarna coklat. Di bahagian bawah paha pula berwarna kemerah-merahan. Buntutnya panjang dan runcing. Hujung jari kaki mempunyai cakera pelekat. Katak merupakan sejenis haiwan yang paling terancam dalam alam sekitar. Katak terdedah kepada ancaman alam sekitar kerana telurnya yang beliang dan kulit sepada terang. Hal ini kerana mereka bergantung terhadap haba alam sekitar untuk mengawal haba dan suhu tubuh mereka. Tu katak. Bagi spesies kedua pula adalah Limnonectes singeri dari famili Dicroclasidae. Nama tempatan bagi katak ini adalah Inglewood Frog dan Greater Swamp Frog. Spesies katak ini kebanyakannya berada di utara Borneo, di Brunei, Kalimantan Indonesia dan Sabah Sarawak Malaysia di bawah ketinggian 500 meter. Habitat semula jadinya ialah hutan tanah pama, tropika lembap, sungai dan paya. Katak dewasa bagi spesies ini sentiasa ditemui secara tunggal. Ia mungkin terjejas teruk akibat kehilangan habitat. Sebagai contoh, secara tempatan ia menjadi salah satu pengumpulan untuk makanan. Seperti yang kita dapat lihat di dalam gambar, terdapat banyak bintik-bintik dengan tumpuk kelabu coklat pada bahagian kulit katak. Dada dan perut juga berwarna putih kelabu dengan bintik-bintik yang tidak jelas. Katak jantan bagi spesies ini bersaiz 75 hingga 132 mm, manakala betina pula bersaiz 70 hingga 127 mm. Berudu spesies ini kelihatan sangat serupa dengan berudu Limnonectes leporhinus dan Limnonectes ibanorum. Ia bujur dan langsing, dengan ekor kira-kira 2 kali ganda panjang badan. Badan berbintik-bintik tidak teratur dan ekor berbintik-bintik dengan coklat gelap atau hitam. Spesies bagi katak ini yang berbadan besar kebiasaannya di sekitar sungai, sementara spesies yang lebih kecil tinggal di antara sampah daun atau di tebing sungai. Tahukah anda bahawa katak yang terkecil di dunia dijumpai di Cuba, di mana saiznya hanya 8.5 mm, di mana katak yang terbesar di dunia terjumpai di Goliath, Afrika, di mana saiznya sebanyak 30 cm dan berat sebanyak 3 kg. Seterusnya, katak ini daripada famili Ranidae. Spesiesnya adalah Hylarana glandulosa atau juga dikenali sebagai katak presisi kasar. Ianya boleh ditemui di beberapa negara seperti Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga Vietnam. Habitat semula jadinya ialah hutan tanah pamah lembap subtropika atau tropika, tanah paya subtropika atau tropika, sungai, paya air tawar, gua dan ladang. Katak bersisi kasar ialah spesies katak bersaiz sederhana hingga besar yang mempunyai kepala yang luas dan mata yang menonjol. Warnanya berjulat dari coklat hingga coklat gelap dengan bintik-bintik gelap di bahagian belakang. Bahagian tepi berwarna coklat muda dan mempunyai tumpuk gelap yang besar, manakala dagu, tekak, dada dan perut berwarna keputihan dengan banyak bintik coklat. Jari kakinya hanya separuh berselaput dan mempunyai pad segitiga yang tebal di hujungnya. Spesies ini hanya memakan serangga dan invertebrata lain. Spesies katak seterusnya yang kita akan melihat dalam video ini adalah Dutaphanus melanosticus dari famili Buffonidae dan nama tempatannya Asian Common Toad. Katak ini ditemui di pelbagai pekan dan wilayah di Sarawak dan Kalimantan.
Ia merupakan satu-satunya katak atau kodok Borneo yang tidak biasa ditemui di hutan tertutup. Ia telah menyesuaikan dirinya untuk tinggal di antara kawasan yang terganggu alam sekitar. Mereka hidup kebanyakannya di habitat tanah pamah yang terganggu, tebing sungai ke kawasan pertanian dan bandar yang dikuasai manusia. Spesies ini tumbuh kira-kira 20 cm atau 8 inci dalam panjang. Asian common toad membiak semasa musim tengkujuh dan berudunya berwarna hitam. Kodok muda boleh dilihat dalam jumlah yang banyak selepas hujan monsun selesai. Katak bersaiz sederhana hingga besar dan kepala yang agak kecil dan anggota badan yang pendek. Tahukah anda, paru-paru amfibia ini mempunyai jumlah isi perdalaman yang sangat-sangat kecil berbanding dengan haiwan-haiwan daripada jenis reptilia dan juga mamalia. Untuk maklumat, haiwan-haiwan dari jenis amfibia ini menggunakan kulit lembab mereka dan kulit telap mereka untuk menggunakan sebagai kaedah untuk menarik oksigen ke dalam badan hanya untuk memenuhi metabolisme mereka. Spesies katak yang kita akan melihat seterusnya adalah Polypedates leucomistax dari famili Rhacophoridae. Nama tempatan yang diberi adalah common tree frog atau four-line tree frog yang menunjukkan 4 baris yang terdapat di belakangnya. Katak ini dapat dijumpai di seluruh negara Asia Tenggara seperti India, Bangladesh, Jepun, Malaysia, Singapura dan Thailand. Di negara kita, ia terdapat di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Ia hidup subur di kedua-dua tanah lembap dan hutan. Dalam persekitaran bandar, Polypedates leucomistax boleh ditemui di kolam, di sekitar bangunan dan di jalan raya juga. Polypedates leucomistax ialah katak pokok bersaiz biasa, kecil hingga sederhana, dengan jantan mempunyai purata panjang keseluruhan 50 mm dan betina yang mempunyai purata 80 mm panjang keseluruhan. Warna Polypedates leucomistax ialah warna coklat yang berubah-ubah dari coklat pucat hingga coklat kuning, perang kemerahan, coklat kelabu atau coklat gelap. Coraknya adalah berleluasa dan corak berbeza-beza daripada bertumpuk hingga berjalur membujur. Bentuk biasa juga dilihat tetapi tidak seperti biasa.